Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahu babi rahmatillah, salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah adada ma fi ilmillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini masih lagi diberi kesempatan untuk berada di dalam rumah Allah, mengerjakan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan seterusnya boleh dapat duduk dalam majlis ilmu yang berbaki lagi 2 kali. Malam ni dengan malam esok lah kan. Alhamdulillah, Allah beri kita kesempatan, kita dapat hadir, dapat duduk di dalam taman-taman syurga Allah. Moga-moga walaupun tidak ada lagi majlis ilmu selepas ni, untuk sementara waktu Allah istiqamahkan hati kita tetap di atas jalan yang benar, dengan ilmu yang kita telah pelajari dapat kita amalkan bersama, insya-Allah. Yang pertama sekali, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah SWT, dan seterusnya terima kasih kepada pengurusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab ketujuh, kudratun, artinya kuasa. 8 iradah, nanti dulu 7. Jadi sifat yang kita nak sambung dalam pengajian kita, sifat 20 ni dalam kitab Hidayatus Salikin ni, iaitulah sifat yang ketujuh yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf, yakni kita semua, iaitu namanya kudrah. Baik. Wajib bagi Allah Ta'ala, wajib ke atas setiap mukallaf, yakni kita semua, mengetahui dan beriktikad bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah. Kudrah maknanya berkuasa. Tetapi kalau dalam kitab Baquratul Amani karangan Pak Dael, dia tak tulis itu berkuasa, dia tulis itu perkuasa. Hakikat maknanya samalah, cuma Pak Dael dia lebih detail. Jadi maknanya berkuasa ni maknanya Allah sentiasa berkuasa, Allah maha kuasa. Kalau berkuasa, takut kita duk faham berkuasa ni dia ada tempoh, takut situ. Jadi Pak Dael dia perhalusi, dia tak guna perkataan dia guna perkataan perkuasa. Perkuasa makna berkekalan kuasa atas dia. Sebab kalau ber ni maknanya ada satu-satu tempoh, sama masa dia dapat tu ada kan. Macam kita jadi polis, pihak berkuasa, selagi mana jadi polis tu ada kuasa tahan orang, saman ke sebagainya. Tapi bila dah tak ada dah bahagian tu, pencen dah, tak ada kuasa dah. Jadi Allah Ta'ala tak begitu. Allah Ta'ala kuasanya bukan ada tempoh-tempoh atau dilantik sebagainya, tapi Allah lah yang sebenar-benar berkuasa. Iaitulah
Seperti mana yang Pak Dail sebut dengan panggilannya pekuasa. Dan dia masalah dalam terjemah bahasa Melayu je. Dalam bahasa Arab tetap sama, kudrah. Yang dengannya Allah Ta'ala mengadakan setiap mungkin makhluk atau meniadakannya. Jadi apa makna kuasa sini? Makna kuasanya Allah Ta'ala ni artinya Allah mengadakan dan atau meniadakan sesuatu. Mengada dan meniadakan sesuatu. Itu maksudnya berkuasa. Maksudnya daripada ada Allah boleh buat jadi tak ada. Daripada tak ada Allah boleh buat jadi ada. Tu makna kuasa. Kerana apa kita sebut benda ni? Kerana makhluk satu habuk pun tak boleh buat macam ni. Makhluk dia tak boleh buat daripada ada kepada tiada. Apatah lagi daripada tiada kepada ada. Tak boleh. Dan makhluk buat ni daripada ada kepada ada. Benda dah ada dah. Kemudian dia inovasi, dia buat satu benda rekaan baru. Jadi dia bukan mencipta sesuatu yang tidak ada, tapi dia mereka sesuatu yang baru. Kan? Contohnya kereta. Kereta ni dibuat daripada apa? Daripada besi. Besi ni walaupun namanya kilang tu kilang besi, tapi bukan dia buat besi. Dia cuma proses besi supaya besi tu jadi bentuk sekian-sekian. Nak bentuk macam nak bentuk petak, bentuk bulat, hollow, bentuk macam mana pun dia boleh buat bentuk je. Tapi besi material dia tu, bahan besi tu sendiri dia tak boleh buat. Tapi Allah lah yang buat besi tu. Buatlah apa-apa pun. Kita buat bangunan masjid ni, batu ni kan, walaupun kita beli kat kedai hardware sebagainya, bukan hardware tu buat. Dia tak boleh buat batu. Dia cuma boleh bentuk batu tu. Nak bentuk buat macam mana, jadi batu bata, bentuk petak ke apa ke, dia boleh buat, dia buat proses batu saja. Tapi batu sebenar tak boleh buat. Tu maksud tak boleh kita nak mengadakan sesuatu yang tiada ataupun mentiadakan sesuatu yang sudah ada, tak boleh. Macam orang buat magic ahli sihir kan, dia ambil tisu, dia buat masuk kat dalam dia punya jari, dalam tangan dia, sumbat, dia tiup. Bila dia buka jadi burung merpati. Dia boleh ubah. Sehebat mana pun alam jin ni, sihir punya mainan, dia tak boleh menghilangkan satu-satu benda. Dia boleh ubah je. Daripada tisu jadi burung merpati putih ke, dia boleh tukar-tukar bentuk. Ataupun dia sorok, dia masuk kot poket ni, tiba-tiba keluar kot poket belakang. Dia boleh alih-alih itu je. Tapi nak hilang serta-merta tak boleh. Itulah yang berlaku di zaman Nabi Musa alaihi salam saat berhadapan dengan ahli nujum atau ahli sihir di Raja Fir'aun. Kan? Jadi Fir'aun bawa datang dia punya ahli sihir dia yang hebat-hebat dalam negeri Mesir tu. Makna yang paling hebat ni bukan cikai-cikai punya, ni memang power-power punya, hebat-hebatnya. Nak berlawan dengan Nabi Musa seorang. Jadi bila mereka baling tongkat mereka, ahli sihir, jadi ular. Allah pun perintah kepada Nabi Musa baling tongkat dia. Nabi Musa baling tongkat dia jadi ular. Kemudian ular yang hasil daripada tongkat Nabi Musa makan semua ular-ular ahli sihir tu. Bila makan, hilang. Ular ahli sihir tadi tak kembali jadi tongkat. Maka ahli sihir tergamam. Dia kata setahu mereka dalam ilmu sihir, kalau tongkat baling jadi ular, ular ni akan jadi balik tongkat. Dia tak akan hilang macam tu. Tapi kalau ni boleh hilang ni, yang ni bukan sihir. Dia kata ni bukan sihir, ini kuasa Tuhan. Dia kata. Sebab itulah masa tu ahli sihir Mesir waktu tu semua sekali masuk Islam, ikut bertuhankan seperti mana Tuhan yang sebenar yang Nabi Musa ajar. Sebab apa? Sebab dia tahu teori dalam sistem sihir ni tak boleh jadi gitu. Dia hanya boleh ubah je. Tongkat jadi ular, ular jadi tongkat, boleh ubah. Tapi hilang terus tak boleh. Melainkan ini adalah kuasa Allah. Itu yang dimaknakan dengan makna Allah Maha Kuasa. Jadi sehebat kita mana pun, kita tak boleh mengadakan sesuatu yang tiada, dan kita tak boleh meniadakan sesuatu yang ada. Dia gitu.
Jadi contoh macam kita menangani isu COVID ni lah, kan? Isu COVID ni dah meningkat balik, jadi balik PKP balik. Jadi COVID ni, kalau kita pandang dari sudut hasil usaha kita, kita hanya boleh, orang cakap apa, kurangkan, tapi benda still ada. Tak boleh nak buat apa. Melainkan dengan kuasa Allah semata-mata. Allah boleh mentiadakan sesuatu yang ada. COVID ada, Allah boleh hilangkan terus tanpa tak ada terus. Tapi dengan syarat kuasa Allah, bukan dengan ikhtiar manusia. Manusia tak boleh buat. Makhluk takkan boleh buat apa. Dia boleh buat bagi kurang, bagi tu, bagi ni boleh. Tapi nak bagi terus tak ada, tak boleh. Kan? Sebab tu kita pesan baliklah kepada Allah. Kan? Kita takut lanjutan daripada wabak ni, takut ini adalah kemurkaan Allah. Sebab tak reti-reti bahasa, nak balik kepada Allah. Kan? Kenapa kita berhajat kepada Allah masa mula-mula hari tu je? Hari tu masa mula-mula PKP, dengan kunut nazilah, hanya dengan macam-macam lah kita ikhtiar minta pada Allah. Time tu TV baca Quran saja TV. Kan? Nak masa tu memang semuanya jadi macam soleh terus lah. Artis-artis pun jadi baik tu. Tapi bila dah kau lama, seolah-olah nampak macam manusia ni nak berjaya, dah jumpa penawar, jumpa vaksin, kita lupa dah Allah. Kita ingat kita boleh sembuhkan benda ni. Itu yang keluar tagline, kita jaga kita. Ke mana pula kita jaga kita? Allah jaga kita. Kalau kafir cakap kita jaga kita, tak pelik dia kafir, lantak dia lah. Dia bukan umat tauhid. Kita ada Quran, ada hadis. Yang jaga kita semata-mata Allah. Kita sendiri tak boleh jaga kita. Macam mana kita nak jaga kita? Kita sendiri tak kenal diri kita. Kita kenal ke diri kita, tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan, atas kepala tuan-tuan berapa helai rambut dia? Kalau botak tak aci lah. Yang ada rambut. Nampak? Kita pun tak tahu berapa helai rambut atas kepala kita. Padahal kepala kita tu tak pernah cabut daripada badan ni. Tak pernah kita tertinggal. Mas ia tertinggal. Alamak, mas tinggal dia kata. Tak ada sampai-sampai masjid, alamak kepala tertinggal. Tak ada. Tak pernah cabut duduk dengan kita. Kita tak tahu berapa helai rambut atas kepala. Tu nak ceritanya, kita tak kenal diri kita. Jadi bila kita sendiri pun tak kenal diri kita, macam mana kita nak jaga kita? Yang kenal diri kita siapa? Allah. Allah yang jaga kita. Baliklah pada Allah, kan? Dia apa nama? Contoh macam isu SOP. SOP masjid, semayang jarak-jarak, pakai mask, macam-macam lah, ketat sungguh. Mana-mana saya pergi kuliah masjid, siap buat banner pergi kat depan. Kan, bagi tahu yang ni macam ni, ini boleh, ini tak boleh. Kan? Tak apalah. Kita tak petikai masalah SOP. Kerana kita serahkan kepada majlis agama, para mufti-mufti yang sangat-sangat alim, sahibus samahah. Kan, mereka bukan mengaji sikit-sikit, mengajinya dalam-dalam, berjilid-jilid kitab. Tu betul, tak ada masalah. Tapi persoalannya, kenapa SOP hanya diperketatkan di masjid sahaja, tapi di luar daripada masjid berlonggar-longgar? Yang lebih parah dan lebih menyakitkan hati, nyanyi-nyanyi masih lagi berleluasa. Kan? Drama-drama masih lagi berpeluk sana, macam-macam hal. Dan macam mana? Bahagian agama perketat sungguh. Konsert ada lagi dalam TV tu nyanyi. Kita bahagian semayang, sampai kadang-kadang ada setengah-setengah tempat tu polis siap tunggu lagi. Kan? Dah kenapa polis tak tunggu belakang stage, belakang artis tu? Kan? Bahagian kita habis nak keluar saman saja. Sebab apa ni? Seolah-olah kita ni bila kita sebut begini, mereka jawab balik, itu bukan bawah urusan jabatan agama, Ustaz. Masjid surau bawah jabatan agama. Situ masalah dia. Situ masalah dia. Kenapa bawah jabatan agama hanya masjid surau je? Yang lain? Sedangkan al-Islamu ya'lu wa la yula alaih. Islam paling atas dan tak ada apa yang lebih atas daripada Islam. Maknanya semua aspek duduk bawah Islam. Semua perkara, semua jabatan mesti duduk bawah jabatan agama Islam. Patutnya kuasa dia macam tu.
Sebab apa? Sebab Islam yang memerintah, bukan Islam diperintah. Hari ini kita lihat seolah-olah macam Islam diperintah. Nah, mufti, jabatan agama dan sebagainya nak kena ikut pandangan daripada WHO. Patut WHO ikut pandangan Islam. Kan? Sebab apa? Sebab Islam yang mendahului, Islam paling atas. Berkenaan dengan dalil fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu apabila kamu tidak tahu. Allah kata dalam ayat tu tanya, bukan mesti ikut. Tanya ni kita tanya macam mana kaedah dia. Penyakit ni jenis macam mana. Tapi keputusan yang dikeluarkan keputusan daripada ulama. Kan? Ulama memberi nasihat kepada ulil amri, sultan agung. Nah, sepatutnya begitu. Tapi ni macam kita tengok dari segi mahkamah sebagai contoh. Nah, mahkamah Islam di mana kedudukan? Nah, mahkamah Islam, mahkamah syariah bukan duduk paling atas. Paling atas kali mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan sebagainya. Dan mahkamah syariah bawah lagi. Kan? Jadi itu yang jadi masalah. Sebab bila tak meletakkan Islam sebenar-benar di tempatnya, paling atas. Kan? Seolah-olah macam kopiah kita letak di kaki. Kan? Walaupun kopiah tu sekadar kain, tapi tempatnya di atas kepala, tapi kita letak di kaki. Maknanya jadi tidak beradab. Takut-takut kerana tidak beradab kita dengan agama Allah, maka Allah nak susah-susahkan kita dalam perkara yang kita hadapi sekarang ni. Kan? Itu jadi masalah. Jadi kita minta lah, orang kafir lah tak lah. Jangan kita ikut style Amerika, Perancis, Itali, negara-negara kafir luar tu. Kita negara Islam, ikut Quran hadis, ikut cara Islam yang sebenar. Kan? Balik kepada agama. Jadikan agama sebagai satu kepentingan. Kan? Bila kita petikai, kita kata kapal terbang boleh pula duduk rapat-rapat. Dia kata bankrupt lah syarikat kapal terbang kalau nak buat jarak-jarak sebagainya. Habis tak bankrupt pahala orang Islam, bahagian agama. Jadi maknanya seolah-olah kita mementingkan ekonomi, adapun bahagian ibadat ni lebih kurang sudahlah gitu. Ada tak ada sudahlah. Tapi ekonomi penting. Kalau tak mampu kita tak makan. Kita fikir mampu tak makan, tapi mampu kena bakar api neraka esok tak fikir. Bahagian akidah kita, bahagian fiqah kita, bahagian tasawuf kita. Kan? Padahal yang kita nak balik jumpa Allah ni bahagian akhirat, bukan bahagian dunia. Tak ada siapa masuk neraka sebab tak makan nasi. Awak ni masuk neraka ni, kami geng tak makan nasi. Kan? Jadi persoalan masalah dunia memang masalah, tapi bukan masalah yang sangat besar, melainkan masalah agama paling besar. Kan? Tapi seolah-olah zaman kita hari ini masalah agama tu dipandang ringan berbanding dengan masalah dunia, lebih-lebih lagi masalah ekonomi. Yang ni yang berlaku bila dalam hati lebih mencintai dunia daripada akhirat. Ni yang kita masalah. Jadi kita haraplah supaya bahagian atasan cuba orang cakap kaji semula. Bukan kita petikai arahan pimpinan-pimpinan dan sebagainya, tapi minta kaji semula dasar-dasar dalam negara supaya meletakkan Islam sebenar-benar di tempat dia. Supaya Allah merahmati kita, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, maka Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Itu kita harap. Jauh kena ni cerita kudrat tadi. Mana lagi? Sebab tak boleh kuliah lepas ni. Cakap dulu sementara boleh cakap. Kan? Baik. Jadi wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, maknanya mengadakan setiap mungkin setiap makhluk atau meniadakannya. Dan mustahil atasnya bersifat dengan lemah. Mustahil Allah tu lemah. Masuk lemah, Allah tak boleh adakan sesuatu tak ada, atau Allah tak boleh tak adakan sesuatu yang dah ada. Allah tak lemah. Allah boleh buat apa saja. Yang berkait dengan makhluk Allah boleh buat apa saja. Tapi yang berkait dengan diri dia, bukan maksud kata tak boleh, tapi tak layak bagi Allah. Boleh faham? Contohnya orang tanya soalan. Ini soal, kata ulama, soalan macam ni soalan bid'ah, soalan yang merepek. Macam mana soalan? Dia kata, Ustaz, boleh tak, berkuasa tak Allah menjadikan isteri baginya? Allah cipta isteri untuk dia.
Bukan masalah boleh tak boleh, tapi tak layak bagi Allah. Kenapa kata tak layak? Sebab isteri lambang kelemahan. Kita kalau tak ada bini, pening kepala kan. Saya duduk di pondok tu, bini saya pantang, dia balik kampung, duduk kampung kat seminggu, lupa dalil. Nampak main bini tak ada kan. Dia pening juga kepala. Jadi maknanya kita memerlukan dia. Tak ada dia, kita lemah kan. Kita nak buat kerja ke, sama juga dengan anak kan. Tak ada anak ni, kita boleh jadi lemah. Maknanya kita memerlukan orang lain, memerlukan isteri, memerlukan anak. Allah bukan masalah Allah boleh buat tak boleh buat, bukan bicara pasal boleh tak boleh, tapi tak layak bagi Allah. Kerana Allah tak memerlukan isteri, tak memerlukan anak. Kalau Allah perlu isteri, maknanya Allah jadi lemah. Mana Allah tak kuasa dah. Jadi Allah tak perlukan siapa-siapa pun untuk berdamping dengan dia, untuk sama-sama dengan dia. Tak ada. Semua ni makhluk dia saja kan. Dia tak perlukan makhluk, tapi makhluk yang perlukan dia. Allah cipta Nabi Muhammad, bukan Allah perlukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad perlukan Allah. Apatah lagi kita umat Nabi Muhammad kan. Cuma disebut dalam hadis dan sebagainya, Allah sangat kasih pada Nabi Muhammad, tapi bukan maksud Allah memerlukan dia. Tak, kasih. Tak ada pun tak ada masalah bagi Allah kan. Malaikat semua benda lah kan. Allah tak perlukan apa-apa pun, kerana Allah maha kuasa. Jadi jangan salah faham dan sebagainya. Dia kata Allah sunyi, seorang-seorang, tak ada kawan. Tu yang Allah cipta makhluk. Merepek tak ada kawan tu duduk seorang-seorang boring. Tu kita kan. Ada pun Allah tak gitu. Tak ada masalah bagi Allah. Allah tak perlukan apa-apa. Dan Allah cipta semua ni saja nak bagi puas lah. Allah saja nak buat gitu kan. Allah nak tunjukkan kehebatan dan kekuasaannya pada makhluk. Allah cipta makhluk, so tengok apa aku buat. Aku buat langit, aku buat bumi, aku buat macam sama kat corona. Aku buat corona ni, kata Allah, surah hampa tengok hebat tak hebat aku. Aku buat makhluk kecil halus je, sehingga hampa punya mata pun tak boleh nampak, melainkan kena tengok pakai mikroskop. Itu pun hampa tak boleh buat apa dah, gelabah satu dunia. Kata hampa hebat sangat. Ibarat gitulah. Tak adalah Allah cakap macam tu, tapi ibarat gitulah. Kata hebat sangat kan, pakar saintis sana, saintis itu, nak pakar ni, pakar tu, cipta alat laser ni, laser tu, macam-macam jenis teknologi perubatan. Sekarang buat tengok. Kata hebat sangat, buat tengok. Boleh buat apa dengan makhluk yang kuanta ni kan. Kelang kabut habis semua. Ekonomi jatuh rana, apa semua habis. Negara-negara besar habis jatuh. Jadi Allah nak tunjukkan kekuasaan dia. Bila kita, sebab tu orang beriman, bila dia tengok musibah-musibah begini, bukan dia sibuk fikir macam mana kita nak tangani ke apa, itu fikir juga. Tapi yang pertama sekali, dia akan fikir Allah. Allah, hebatnya kekuasaanmu, hebatnya ciptaanmu, sehingga kami ni, ingatkan kami ni cerdik dah, ada akal apa semua, ingatkan kami pandai dah dengan PhD kami, rupanya kami masih lagi bodoh di hadapanmu, wahai Tuhan kami. Patut gitu orang beriman. Tunduk pada Allah kan, serah diri pada Allah, mengaku kalah. Sebab tu kita takbir Allah Akbar, angkat tangan, menunjukkan lemahnya kita. Ya Allah, aku serah diri padamu, aku mengalah padamu, engkaulah yang maha besar. Sebab tu dilafazkan lafaz isim tafdil, yakni Allahu Akbar, Allah maha besar. Mana bila maha besar, lain kecil belaka, lain ni tak ada apa, melainkan yang paling hebat semata-mata engkau, wahai Allah. Tu kita angkat kan? Ada. Tapi dah angkat juga. Tapi masih lagi membangga diri. Situ yang jadi masalah. Tu tujuan kita mengaji sifat 20 ni, supaya nampak siapa kita. Bila nampak siapa kita, barulah kenal siapa Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, barulah dikenal Tuhannya. Dia begitu. Ta'rif sifat kudrah, kata ulama, sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wafqil iradah. Artinya suatu sifat yang wujudi, sifat yang ada, yang sungguh.
Sungguh-sungguh ada pada Allah sifat kuasa ni. Adapun kita makhluk bolehlah pinjam-pinjam cakap kita pun ada kuasa tak? Maksud kuasa sini tenaga lah. Tapi tenaga kuasa yang kita ada ni cuma hanya pinjaman. Allah ada sungguh, bukan pinjam-pinjam. Allah punya sungguh. Kita bukan kita punya, pinjam aja. Kan? Dalil pinjam, masa bagian ada boleh nak angkat, bagian tak ada tenaga tak boleh angkat. Kita tengah sihat boleh lah, angkat cawan boleh, angkat tongges boleh. Tiba-tiba Allah bagi sakit, tangan yang sama, badan yang sama, tak boleh angkat dah. Tak payah kata nak angkat cawan, angkat tangan sendiri tak lepas. Pergi tengok kat katil hospital, doktor kata Haji angkat tangan, Haji tak boleh, tak boleh angkat tangan. Haji angkat tangan, Haji kata kalau boleh angkat aku nampak dah hang ni. Aku tak boleh angkat lah, dia kata. Nampak? Tak boleh angkat tangan. Bukan suruh angkat tangan katil sebelah, angkat tangan dia. Tangan dia sendiri tak boleh angkat. Sebab apa? Sebab Allah yang bagi izin. Allah bagi izin boleh angkat. Allah tak bagi izin, tangan sendiri tak boleh angkat. Kita boleh semayang, angkat takbir apa semua ni, semuanya atas izin Allah. Peganglah satu perkataan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa makna dia? La haula, tidak ada daya. La haula ni tak ada daya ni kata ulama. Maksud tak ada daya tu, tak ada daya meninggalkan maksiat. Kita tak boleh nak tinggal maksiat. Terus terang habaklah, cakap betul-betul lah. Kita ni kalau Allah tak tolong, bukan ada dalam masjid ni, dalam park disco tengah cocok langit. Dengan lompat-lompat macam kera. Kan? Kalau Allah tak tolong kita lah, duduk baris depan sekali, tikar nombor ekor. Ambil nombor plate kereta ustaz lah tu. Nampak? Kalau Allah tak tolong kita, Allah huyung hayang jalan, mabuk. Bukan sebotol dah, entah berapa botol tak tahu. Tu kalau Allah tak tolong. Dah, kita tak boleh tinggal maksiat ni. Kita tak berzina, tak judi, tak minum arak, kerana Allah, illa billahil aliyil azim. Melainkan kerana dengan pertolongan Allah. Allah yang tolong. Allah tolong hati kita jauh daripada maksiat. Allah letakkan dalam hati kita tak terhingin nak buat maksiat, tak terlintas di hati tu nak buat maksiat. Setan nak kacau kita, Allah yang halang, jangan kacau dia, dia kekasih aku. Tak adalah hati kita nak terjebak dengan hasutan iblis. Itu dengan pertolongan Allah, bukan sebab kita. Tapi kita salah sangka, nak kita rasa kita warak. Tengok aku. Mula dia rasa macam dia bagus. Tu masalah. Padahal dengan pertolongan Allah. Wala quwata, wa dan la tu tidak, kuwata kuat. Dan tidak ada kekuatan. Kekuatan sini maksudnya kekuatan mengerjakan taat. Buat baik tu, semayang, puasa, derma, umrah, apa-apalah kebaikan-kebaikan ibadat yang kita buat, semuanya kekuatan tu Allah yang beri. Kalau Allah tak bagi, tak boleh buat apa dah. Nak semayang tak boleh, nak derma lagi jauh, lalu tabung buat-buat tidur. Kan? Melainkan kita boleh bubuh tu sebab Allah bagi kekuatan. Kuatlah nak keluar duit. Kalau tak ada kekuatan, Allah menggigil nak keluar. Kan? Susah. 50 senang di Tesco, tapi payah di masjid. Yang senang di masjid RM1. Kalau 50 masuk dalam tabung, geng-geng RM1 terkejut. Dalam tabung tu, hang siapa? Tak pernah nampak pun. Nampak? Terkejut je. Nampak? Tak pernah tengok duit 50 masuk dalam tu. Terkejut geng RM1. Kan? Tu. Nak ceritanya, kalau bukan dengan pertolongan Allah, takkan kita mampu nak buat taat. Melainkan dengan illa billahil aliyil azim. Melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha besar, maha agung. Baik. Jadi kata ulama, daripada ayat ni tadi, kalau kira-kiralah kita ni tak layak nak boleh masuk syurga, tak layak nak boleh dapat pahala. Tu yang Imam Syafi'i buat syair. Aku tak layak masuk syurga, tapi tak sanggup masuk neraka. Kenapa dia kata tak layak? Padahal dia Imam Syafi'i, bukan Haji PE.
Nampak Haji Fiqi nak apalah. Nah, ni Imam Syafi'i. Mazhab dia berapa ramai orang duk ikut. Kitab dia berapa ramai orang duk mengaji. Sampailah. Dia tak ada dah. Sampailah orang ikut lagi. Hebatnya dia. Kan? Tapi dia kata aku tak layak masuk syurga. Sebab dia kata tak layak? Kita renung balik tuan-tuan. Kita semayang ni kalau ikutkan pahala pun tak selayaknya kita dapat pahala. Sebab pula? Sebab semayang tu siapa buat? Yang kita boleh berdiri, kita boleh angkat takbir, kita boleh sujud, siapa buat? Allah. Kita buat? Tak ada. Allah buat. Nah, Allah buat, lepas tu Allah bagi pahala kat kita. La ilaha illallah. Baiknya Allah. Itu sebuah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia yang buat, dan tu dia bagi ganjaran kat kita. Kan? Macam contohlah ibaratnya kita bekerja dengan satu bos. Kita tak gerti nak buat kerja tu, projek tu. Tapi bos kata tak apa, biar saya yang buat. Bos pandailah, kalau tak pandai tak jadi bos. Dia pun buat. Dia buat sampai siap. Okey, dah siap dah projek kamu. Oh, dia kata oh terima kasih lah. Bos pun ambil envelope, nah gaji untuk kamu. Projek dia buat, gaji dia bagi. La ilaha illallah. Macam tu. Tapi ada ke kerja macam tu? Tu cakap sekali kat bos, saya tak erti lah awak. Tak erti ke tak? Nampak tak ada dia nak tolong-tolong kan? Nampak? Tak ada awak ambil ni lah, esok tak payah datang dah. Kan? Tak ada dah. Tapi Allah tengok ibadat kita buat ni sebenarnya Allah yang buat. Kita boleh bangkit tengah malam, siapa kejut? Siapa bangunkan kita? Kalau bukan semuanya Allah. Kita tinggal maksiat, Allah yang tolong. Tiba-tiba dalam semua tu Allah buat, Allah bagi pahala kat kita. Dalam bagi pahala, kalau setakat bagi pahala, tak ada benda sangat. Daripada pahala tu pula Allah masukkan kita dalam syurga. Allah ni lah kata, kalau ikut tak layak masuk syurga. Kan? Tapi sebab rahmat Allah tu kata ulama. Jadi kita masuk dalam syurga bukan sebab kita hebat, bukan sebab amal banyak, bukan sebab pahala banyak, bukan sebab kita warak, tak, sebab rahmat Allah. Tu je. Tapi nak boleh cana rahmat Allah, kenalah berbaik, buat baik, amal yang baik, ibadat yang baik. Cumanya sikitlah kita nak sentuh. Zaman sekarang ni dah semakin teruk. Lagi-lagi dengan COVID lah apa PKP ni pula, lagi kita takut orang Islam kita makin jauh dengan Islam. Saya dapat satu video, saya pun terkejut juga. Dapat satu video dalam WhatsApp kawan hantar. Satu orang lelaki tua dah, umur lebih kurang 50 ke 60 macam tu kot. Kan, nampak macam gaya macam geng pencen lah. Kan, dia ni bela anjing. Dia buat interview, yang interview dia orang Cina. Dia bangga pula. Dia kata, saya memang suruh buat interview ni supaya saya nak bagi tahu pada semua orang Melayu dan juga orang Islam. Kita ni daripada kecil keluar daripada perut mak dah diajar jangan pegang anjing, jangan sentuh anjing, anjing ni jijik, anjing ni kotor, jangan berkawan dengan anjing. Nah, dia kata gitu. Dia kata sebenarnya ni semua salah. Dia tunjuk gambar, dia peluk anjing, dia cium anjing, dia buat anjing macam teddy bear ni. Kan? Tu kita jawab dah, kenapa tak bela babi sekali? Ini habis dah ni. Apa yang Nabi kata haram, dia kata salah. Dia kata tak, apa pula? Anjing makhluk juga. Dia kata dah apa salah anjing? Bukan masalah salah tak salah. Inilah syariat. Apa makna syariat? Makna syariat, bila Allah kata boleh, boleh. Allah kata tak boleh, tak boleh. Tanpa ada sebarang sebab pun. Kamu tak layak untuk nak tanya apa sebab tak boleh. Dah, hak Allah. Bila Allah kata tak boleh, tak boleh lah. Sebab bumi Allah yang punya. Sama macam cerita pasal babi. Kan? Dia buat satu pertemuan dengan ahli-ahli akademik. Kan, orang yang cerdik pandai lah, profesor-profesor, doktor-doktor semua hadir majlis tu. Bincang pasal kenapa babi diharamkan oleh orang Islam. Tajuk dia. Kan, jadi bincang punya bincang, dia tanya pada cendekiawan Islam. Orang Islam. Jadi cendekiawan Islam ni jawab apa? Dia kata babi diharamkan sebab babi ni kotor. Babi ni kotor. Kemudian bangkit cendekiawan Yahudi.
Dia kata kami ni bijak. Kami bangsa yang bijak, sehingga kami telah mencipta satu mesin basuh untuk cuci babi daripada kotor jadi bersih. Namanya babi washing machine. Dia ada dobi dia. Babi masuk, sebelum masuk tu hitam, keluar putih. Maknanya babi bersih. Bila Yahudi cakap gitu, ya, cendekiawan Kristian pula bangkit. Dia kata kalau begitu babi sudah bersih, maknanya orang Islam dah bolehlah makan babi. Sebab tadi orang Islam kata tak boleh makan babi sebab babi kotor. Sekarang kita dah jumpa penemuan baru, teknologi baru, boleh membersihkan babi. Sekarang babi sudah jadi halal. Cendekiawan Islam terpinga-pinga. Kan? Kemudian bangkit seorang Maulana India, pakai slipper je, kain pelikat. Nah, dia pun bangun, dia kata, babi-babi semua duduk, dia kata. Dia panggil depan tu semua babi-babi, dia kata. Dia kata babi haram bukan sebab kotor. Itu mungkin salah satu hikmah, tapi sebab yang sebenar tak lain tak bukan kerana Allah yang haramkan. Tak payah kata babi. Kalau Allah kata haram ayam, tak ada sebab apa ayam tu jadi haram. Kerana apa? Kerana kita hamba Tuhan. Bila hamba Tuhan, apa Tuhan kata, wajib taat tanpa sebarang alasan dan tanpa sebarang sebab. Jadi kena ikutlah. Dah Allah kata tak boleh, tak boleh. Tapi hari ni punya manusia, dia rasa dia lebih bijak daripada Tuhan. Dia petikai Tuhan. Asal pula tak boleh? Itu masalah. Inilah anak keturunan Firaun, yang mengaku sebagai Tuhan. Walaupun dia tak sebut aku Tuhan, tapi dia pertikai Tuhan itulah sudah dikira mencabar Tuhan. Mempertikai hukum Allah dan sebagainya. Apa jadi macam ni tuan-tuan? Apa? Kita dulu, saya selalu ulang-ulang benda ni. 1511 sampai 1957, 446 tahun. Sebelum kita merdeka, 446 tahun, bukan masa yang sikit-sikit. Kalau tok-tok kita hidup 100 tahun seorang, maknanya 4 kali tok kita. Dulu, zaman dulu, mana 4 generasi. Zaman tu tak dengar orang Melayu jadi Kristian. Paling teguk pun jadi tali barut. Nampak? Tapi tukar agama tak ada. Ni bukan cakap tukar agama, lawan agama dia. Sebab apa? Sebab zaman dulu ulama betul-betul pertahankan umat, pertahankan Islam, tegas dalam beragama. Bila haram, wajib haram. Dulu ulama tegas. Ada satu orang, nama dia Tok Guru Haji Nawi. Nama sebenar dia Haji Nawawi. Orang panggil Tok Guru Wi, janggut merah. Janggut dia color merah. Garang muka dia, cengeng. Dia ada satu masjid dekat tempat kami tu, sempena nama dia, Masjid Haji Nawawi. Itu seorang ulama. Dia dulu dia dulu berkhidmat di istana, penasihat raja Sultan Alang Iskandar, Sultan Perak yang dulu. Dia jadi penasihat sultan. Satu hari masa ni bulan Ramadan, bulan puasa, Sultan panggil semua agamawan-agamawan di Perak, semua ulama-ulama, tok-tok guru berhimpun di istana bulan Ramadan. Tajuknya nak membincangkan hal-hal agama di negeri Perak lah. Bincanglah. Yang mempengerusikan mesyuarat Sultan sendiri. Kemudian kelilingnya semua asatizah, para alim ulama, tok-tok guru. Ni semua orang hebat-hebat lah ni, tok-tok guru semua ada. Termasuklah Tok Guru Haji Nawi ni ada. Kemudian dalam tengah-tengah mesyuarat tu, gundik-gundik istana masuk dalam bilik mesyuarat, menghidangkan makanan. Letak atas meja macam-macam lauk lah. Ikan siakap, 18 rasa, kambing tergolek jatuh tangga, semua ada. Macam-macam makanan ada atas meja tu. Maknanya lazat-lazat, sedap-sedap berlaku. Tengah puasa, perut lapar, tengok sedap pula. Bila tengok gitu, sama-sama pandang sama-sama dia. Ustaz-ustaz semua ni, tok-tok guru ni pun pandang dia. Macam mana ni? Dia kata, ini kan bulan Ramadan, bulan puasa, ada pula Sultan pergi hidang makanan ni. Ada yang cakap, kita kena wala, taat pada ulul amri. Ini perintah pemimpin. Puasa tak apa, nanti kita ganti lain lah. Lagipun makanan sedap ni. Nampak? Itu saya tambah lah. Nampak? Tapi nak ceritanya, ada pendapat kata begitu.
Sampai ada yang keluarkan pandangan sendiri, kata tak apalah, kita walak pada pimpinan. Takkan kita nak petikai sultan? Nanti kecil hati sultan, kita dikira derhaka pada sultan. Dalam dok tu sultan pun kata, okey, mulalah kita baca doa makan sama-sama. Nak makan dah ni. Kan? Belum sempat baca doa, Tok Guru Haji Nawawi ni dia tepuk meja. Dia kata, sultan, kalau sultan nak masuk neraka, sultan masuk seorang-seorang, jangan ajak kami sekali. Ini bulan Ramadan, bulan puasa, kenapa makan? Dia tegur sultan depan-depan. Sultan pun tunduk kepala, menitih air mata, jatuh atas kitab, menangis sultan. Sultan pun kata dengan nada perlahan, alhamdulillah, negeri beta masih lagi ada ulama. Dia kata. Dia nak uji je sebenarnya. Kan? Kalau tak ada yang pertahan tu, kenyang dah rasa. Dia nak uji, nak tengok kamu walak aku atau walak Allah. Sekiranya pemimpin tak ikut syariat, kan? Kita nak pandang satu. Ini masalah. Seperti ini juga kita diuji pada hari ini. Kan? Bukan suruh langgar ulil amri, tapi kena tengok juga, adakah perintah ulil amri bercanggah dengan perintah yang lebih besar daripada tu? Siapa kalau bukan baginda Nabi SAW dan juga Allah sebagai Tuhan yang kita sembah. Itu orang cakap apa, zaman dulu-dulu. Sebab tu ulama dulu-dulu cengeng-cengeng, garang-garang, tegas-tegas. Sebab tu umat akur, taat. Tak ada siapa berani nak lawan, tak ada siapa nak berani petikai. Orang kafir pun kita tak dengar lagi hina Nabi, hina agama Islam waktu tu. Sekali kalau mereka hina, dia nak hilang kepala dah malam tu rasa. Kuatnya Islam zaman tu, nak tegasnya Islam zaman tu, sehingga orang lain gerun dengan Islam, takut dengan Islam, hormat dengan Islam. Lah ni senang-senang gitu, hina agama kita, hina Nabi kita, pertikai apa kita buat, nak komplain azan kita lah, macam-macam hal. Kan? Ya ni. Jadi kita nak kembalikan hidup. Sebab apa hari ni jadi begitu? Sebab ada di kalangan asatizah kita, bukan lagi tujuan berceramah, berkuliah untuk menaikkan syiar agama, tapi lebih kepada nak kumpulkan duit sampul dia. Sampai tak balik orang dia. Dan bendahari terlupa. Sebab sibuk nak PKP, bendahari pun lupa nak ulur. Kan? Jadi bendahari salam kosong aja. Dia tak balik lagi, duduk mandi kat parking. Kulu kilir. Mujur Tok Siap perasan. Tok Siap tanya, ustaz tak balik lagi? Itulah tak balik lagi. Awak Ustaz ada barang tinggal? Itulah macam ada benda tinggal. Benda apa Ustaz? Macam sampul lah dia. Sampul tinggal. Allahu Akbar. Itulah. Tapi cakap-cakap saya pun terkena kat. Allah uji. Kita cerita-cerita ni Allah uji sungguh. Saya kuliah di Pangkor. Naik feri. Kan? Beratu musim PKP, feri jalan sampai petang ni, sampai pukul 7. Malam tak ada feri, kita kuliah maghrib. Habis kuliah maghrib nak balik lah. Lepas-lepas depa jamu makan nak balik. Jadi feri tak ada. Bila feri tak ada, depa pakai bot nelayan. Naik bot nelayan kan kita, dengan susah-susahnya pun macam nak terjatuh lah pun semua. Naik. Sepanjang daripada lepas keluar masjid sampai makan, tak ada apa lagi. Syaitan duk ingatkan kita. Saya tak bagi lagi tu rasa. Kita pun duk jeling poket. Ya, macam tak ada juga. Nampak? Kacau. Syaitan buat kacau. Sungguh. Kan? Sampai naik bot, tak fikir ke bot dah, fikir je lah, macam tak ada. Sampai turun bot, sampai masuk dalam kereta. Masuk dalam kereta pula, sambil bawa tu tengok telefon, tak ada mesej lagi, call pun tak ada. Allah kacau. Setan pula peringat kan. Dia kata dia tak lagi ni pun ni. Nampak? Kacau. Nampak? Sampai akhirnya pagi esok, baru imam tu mesej, minta maaf ustaz, sampul ustaz kat saya. Kita macam itulah dah agak dah. Tapi mujur malam tu tidur bukan tak tidur kan. Tak ada termenung sampul. Tak ada kan. Tapi nak ceritanya kacau juga kan. Sebab kita bukan tok guru pun, kita tok garu. Baik. Jadi itu dia. Jadi Allah Maha Kuasa.
Jadi berkuasanya Allah Ta'ala ni, maksudnya kuasanya Allah Ta'ala itu dia ada takluk. Takluk ni maksudnya dia beza dengan makhluk. Makhluk boleh tak kita kata tadilah, macam saya sebut tadi, kita ada kuasa tak? Tapi kuasa kita tak ada takluk. Kuasa Allah ada takluk. Apa takluk dia? Takluk dia memberi bekas. Bahasa Arab dia panggil takhir. Takhir ni maknanya memberi bekas. Maksud memberi bekas, apa saja yang Allah buat, dia ada kesan. Kita buat tak ada kesan. Contoh. Botol air ni kan, saya tolak jatuh. Saya tolak jatuh. Kita nampak jatuh botol air sebab saya tolak. Hakikatnya yang menjatuhkan botol air Allah, yang menggerakkan tangan saya menolak ni pun Allah. Dua-dua Allah. Kan? Hakikat bukan kita. Nampak macam kita, berkebetulan apa yang berlaku tu itu juga yang Allah kehendak. Barulah benda tu jadi. Allah boleh buat saya tolak botol air tak jatuh-jatuh. Tolak tak jatuh. Allah boleh buat. Tak payah tanya kenapa tak jatuh. Allah punya kuasa. Lagi dalam kitab Usul Tauhid dia cerita pasal mubasyarah. Mubasyarah ni berserta. Contohnya cincin dan jari. Kita kata bergerak jari, bergerak cincin. Sebab apa? Sebab cincin duduk dalam jari. Bila jari digerakkan, automatik cincin pun bergerak dengan sendiri sebab bergeraknya jari. Jadi istilah kita kata bergerak cincin, bergerak jari. Tapi ulama jawab, cincin yang bergerak tu Allah gerakkan, jari yang bergerak tu pun Allah yang gerakkan. Tak ada satu pun melainkan kalau bukan Allah lah yang aturkan semua. Jadi Allah boleh buat jari bergerak, cincin duduk dalam jari ni. Saya gerakkan jari, Allah boleh buat cincin tak bergerak, cincin stay situ. Allah boleh buat. Jangan tepuk tangan lah, magic. Bukan magic, Allah punya kuasa. Sebut subhanallah, maha suci Allah. Dia kata boleh ke Ustaz? Boleh tak boleh apa? Ni benda kecil. No, matahari macam mana boleh naik sendiri? Tali tak ada, tiang tak ada. Dan kalau yang besar pun boleh bergerak dengan sendiri, tak nak sebut cincin, benda kecil sangat. Kenapa? Jadi biar nampak kuasa Allah, hebatnya Allah. Langit Allah tak ada tiang, berdiri tegak atas, tak pernah jatuh pun kat kita. Tu hebatnya Allah Ta'ala. Dah berapa puluh ribu juta tahun dah tu. Kita buat jambatan sikit belum siap habis ni, dah jatuh dah. Buat bangunan runtuh dengan macam-macam. Sebab itu manusia buat, Allah buat, tengok perfect, elok, berdiri kukuh. Tu menunjukkan hebatnya kuasa Allah. Maka kuasa Allah memberi bekas. Makhluk tidak memberi bekas. Tapi yang nampak jadi tu sebab Allah kehendak jadi, bukan kita. Kita boleh nak je jadi, tapi kalau Allah kata tak jadi, takkan jadi. Buatlah macam mana hebat tu. Macam kita yang orang cakap apa, berbakat dalam masak. Dia ni hebat Ustaz, kalau masak tak payah sukat-sukat, genggam-genggam campak aje jadi. Memang sebab Allah izin jadi. Time Allah izin tak jadi, sekali tu dalam banyak-banyak dia masak, tak jadi, masin terlebih. Kok mana lagi masin terlebih? Selalu hang buat jadi. Dah tak payah tanyalah, Allah punya kuasa. Setelah hari yang jadi tu semua izin Allah, Allah bagi jadi. Hari ni Allah tak izin jadi, tak jadi. Jangan kata hebat tak hebat kita. Jadi jangan nampak orang tu yang hebat. Yang nampak hebat siapa? Allah. Biarlah nampak segala-galanya Allah. Semuanya. Kita berjaya pun Allah, kita tak berjaya pun Allah juga bagi jadi. Semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah sifat kudrat. Kemudian lawan kepada kudrat tadi kita sebut tadi itulah lemah. Kemudian dalilnya seperti mana dalil dalam Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas setiap sesuatu. Setiap sesuatu ni tak kira kecil ke besar ke apa, semuanya Allah kuasa atas dia. Itu maknanya dari segi dalilnya. Jadi itulah sedikit sebanyak yang dapat kita kongsikan dari sudut mengenal akan sifat Allah yang bernama pekuasa ataupun kudrah. Allah yang maha kuasa. Jadi bila kita pegang Allah maha kuasa, dan Allah lah yang jadikan setiap sesuatu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang jadikan kamu dan Allah yang jadikan perbuatan kamu,
Jadi mulai sekarang jangan lagi kita takut pada yang lain selain daripada Allah. Kerana yang berkuasa hanya semata-mata Allah. Itu ada orang tanya saya, dia polis, dia tanya saya, berani ustaz dalam ceramah, kadang-kadang ustaz tegur polis pun ada, ustaz tegur kerajaan apa gini-gini, berani ustaz cakap gitu. Saya kata bukan kira berani, kalau berani saya pun tak berani sebenarnya. Tapi bila kita kenal siapa lebih kuasa, tu yang kita boleh cakap. Kita tahu siapa yang kontrol, siapa yang paling berkuasa. Tak payah kata polis ke apa. Kalau orang nak tumbuk kita kat muka ni, kalau Allah izin kena, baru kena. Allah tak izin kena, dia hayun lah kuat macam mana, tak kena. Takkan kena. Pegang setengah kemah. Nampak? Sebab apa? Sebab semuanya dengan kuasa Allah. Jadi kalau kena pun, kita tak nampak dia yang sakitkan kita, tapi kita nampak Allah yang buat, bukan dia. Tak ada apa pun. Jadi makhluk ni tak ada apa pun. Makhluk tak boleh memberi manfaat, tak boleh memberi mudarat. Makhluk tak boleh bawa datang kebaikan, tak boleh bawa datang keburukan. Benda baik pun tak boleh, benda tak baik lagi tak boleh. Jadi corona tak boleh merosakkan kita. Nah, tapi yang nak merosakkan ke atau sakitkan kita bukan corona, Allah. Corona sebagai jalan asbabnya sahaja. Tapi kadang-kadang kalau Allah nak bagi kat seseorang tu, walau dia kena corona tapi dia tak sakit, malah dia mati dalam mengingat kepada Allah. Jadi tak semestinya corona tu membawa sesuatu yang buruk kepada manusia. Kan? Boleh jadi dengan kena corona, tak payah kata kena corona, baru kena kuarantin je pakai gelang mana merah. Saya ada satu masjid, kan? Depa baru buka 4 hari. Lepas tu ni nak kena tutup balik dah. Baru dia buka hari tu. Dia kata sebelum ni kena tutup Ustaz, sebab ada seorang jemaah dalam masjid tu kes positif. Polis cek balik apa semua senarai, kontak rapat yang tulis kat buku, semua kena panggil swab test. Semua kena pakai gelang merah, tak boleh keluar daripada rumah, duduk dalam tu. Ustaz dia kata pakai gelang, walaupun nampak je gelang, tapi perasaan dia lain Ustaz. Takut ni orang lain macam Ustaz. Istighfar saja kami kat rumah. Takut-takut kena. Tu. Jadi apa hikmah dia? Kalau tak pakai gelang tak istighfar. Nampak? Pakai gelang merah, astagfirullahalazim, selawatlah macam-macam ada. Macam saya dulu ada gak buat ruqyah orang sakit kena jin apa ni. Depa pun datang. Guru saya dah ajar dah, kata jangan terus rawat, basuh hati dia dulu. Rawat hati dia dulu. Punca ni hati dia yang masalah, bukan jasad dia, hati dia. Jadi rawat hati dia. Macam mana rawat hati? Cakap dengan dia, tahu tak kenapa Allah turunkan saka ni, Allah turunkan jin ni kacau keluarga kamu? Kan? Kerana boleh jadi Allah rindu rintihan kamu. Kamu mungkin dah jauh daripada Allah. Kamu dah lama tak berdoa pada Allah, tak berhajat pada Allah, tak minta pertolongan Allah. Tapi bila Allah bagi kamu susah macam ni, automatik kamu cari ustaz, cari ulama, baca ayat Quran, baca selawat, baca ini. Kamu automatik kembali balik pada agama. Itulah hikmah dia. Jangan pandang buruknya, tapi pandang hikmahnya. Kan? Bak kata ulama, bila hujan turun sangat-sangat lebat dengan peti, dengan kilat, jangan pandang waktu tu, tapi pandang selepas tu. Bila hujan semua dah berhenti, pelangi akan muncul di awan. Longkang-longkang yang tersumbat telah clear sebab air sungai tadi, air banjir tadi dah tolak habis dah. Tanaman jadi subur sebab tanah dah ada tanah basah. Binatang ternakan jadi kenyang sebab air cukup, makanan cukup. Jadi kita pandang hikmah di sebalik sesuatu. Di sebaliknya tu apa yang kita akan dapat dari sudut paling penting hal-hal akhirat kita, insya-Allah. Jadi apa pun penyakit yang menimpa kita, bukan masalah penyakit tu, tapi apakah kesan daripada penyakit tu dalam bentuk rohani kita. Bila Allah uji kita dengan penyakit, adakah hati kita kembali ingat pada Allah atau makin melupakan Allah? Jadi kalau boleh ingat pada Allah, maka sakit tu sebagai satu hikmah kepada kita. Jadi pandang dia dari sudut kebaikan. Barulah hati ni sentiasa husnuzon, bersangka baik dengan Tuhannya. Barulah layak ditempatkan ke dalam syurga Allah. Moga-moga insya-Allah kita semua. Jadi macam biasalah di luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Tolong Masin ada?
Telur masin ada tapi terhad, telur tak banyak. Sebab itik merajuk. Kan? Itik pun pandai merajuk tuan-tuan. Dia tak nak telur dah. Tak tahu sebab apa, sebab PKP ke corona tak tahu lah. Kan? Itik pun tahu juga. Kan? Jadi mana ada boleh lah. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan. Niatlah membeli sambil menderma untuk bantu perjuangan sekolah pondok dan tahfiz kami. Ni PKP pula stop. Ustaz-ustaz pun semua tak boleh keluar dah. Dana agak sangkut sikit lah di sekolah. Harap-harap benda ni tak berpanjangan macam hari itulah. Hari tu kami punya telur masin sampai naik hitam. Tak ada nak bawa pergi keluar jual. Kan? Jadi sangkut apa semua. Jadi kita harap-harap benda ni lah Allah uji kita. Jadi jangan kita gagal dalam ujian Allah ni. InsyaAllah perlahan-lahan kita sabarkan diri kita. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.